Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ramai sekali lagi boleh menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi tempoh 10 bulan sehingga 31 Disember 2025. Majlis Pelancaran Perkhidmatan SMS Tabung Dana bagi Pembinaan Masjid berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa pengutipan dan pengeluaran tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Allahu Akbar. Majlis juga menyaksikan penerimaan kutipan sumbangan perkhidmatan SMS tabung dana bagi tahun 2024 sebanyak RM215,975 daripada DST Sendirian Berhad, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad. Tabung dana juga menerima sumbangan RM10,000 daripada DST Sendirian Berhad. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya, Insuran Islam Taib Holdings Sendirian Berhad, Darussalam Holdings Sendirian Berhad dan Taib Filling Station Sendirian Berhad mengadakan majlis penyerahan kutipan zakat simpanan Perbadanan Taib, Khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan kepada dana pengiraan muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim. Majlis tersebut berlangsung di Masjid As-Salam, Kampung Junjungan. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama, yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei MOIB selaku penasihat lembaga pengarah Perbadanan Taib. Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pengarah Perbadanan Taib. Dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku penasihat kepada lembaga pengarah Perbadanan Taib. Majlis dimulakan dengan penyerahan zakat Perbadanan Taib berjumlah RM4,300,065 dan 10 sen kepada MOIB. Majlis diteruskan dengan bacaan Khatam Al-Quran, tahtim dan doa Khatam Al-Quran. Pada majlis ini, 12 anak yatim dalam kalangan ahli keluarga kaki tangan Perbadanan Taib dan anak-anak syarikatnya dan 16 anak yatim dari kawasan Kampung Junjungan menerima sumbangan. Juga diadakan penyampaian sumbangan derma kepada dana pengiraan muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim RM150,000 yang disumbangkan oleh Perbadanan Taib dan RM10,000 masing-masing disumbangkan oleh Insuran Islam Taib Family Takaful Sendirian Berhad, Insuran Islam Taib General Takaful Sendirian Berhad dan Darussalam Holdings Sendirian Berhad. Dana pengiraan muda mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dana menerima sumbangan berjumlah RM40,750 daripada 54 penyumbang terdiri daripada syarikat perniagaan dan individu dari Persatuan Fuzo Syi'i. Majlis penyerahan sumbangan diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Sumbangan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jara Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi lembaga pemegang amanah dana. Sumbangan diserahkan oleh Dr. Lau Si Chong, pengerusi Persatuan Fuzo Syi'i.
Sementara itu, dana pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim dana juga menerima sumbangan RM5,000 daripada syarikat Samima Sendirian Berhad. Sumbangan diterima oleh Meja Bersara Sofian bin Haji Muhammad Yasin, penolong pengarah urusan yayasan. Majlis penyerahan berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Lebih 50 orang pelajar berkeperluan khas dari Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam diraikan dengan penyampaian derma semasa Majlis Sungkai Kasih Ramadan dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Majlis diadakan lewat petang kemarin di Kampung Bengkurung. Penyerahan derma dan cenderamata disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Lala Raja Meja Jara Bersara Dato' Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua. Majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa selamat dan diselajurkan dengan acara berbuka puasa. Sempena bulan Ramadan, Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengadakan Majlis Khatam Al-Quran yang menggabungkan penyertaan kaki tangan BIBD Group dan pelajar program Dana Bantuan Pembelajaran Sepanjang Hayat BIBD Alaf. Hadir Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Lebih 200 kaki tangan BIBD dan 200 pelajar BIBD Alaf menyertai majlis. Majlis berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Jabatan-Jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dikelolakan oleh Pusat Kebangsaan Kerajaan. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tunku Katok. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Dato' Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Majlis diselajurkan dengan penyampaian wakaf berupa barangan keperluan masjid. Majlis bertujuan untuk menggalakkan pembacaan Al-Quran dan mempererat ukhuwah dalam kalangan warga kerja kementerian. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan program Tadarus Al-Quran di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbagar, daerah Temburong lewat petang kemarin. Bacaan surah Al-Fatihah secara beramai-ramai diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran dan penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim, pegawai dan kaki tangan kementerian tersebut. Baik, jadi berpandukan kepada titah. Jadi kita melihat di sini bagaimana cara majlis diisikan dengan ceramah agama dan penyampaian derma kepada 19 anak yatim yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Pertubuhan Warga Emas mengadakan majlis program bersepadu Pertubuhan Warga Emas. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna, Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Mutawakilah Hayatul Bolkiah, Kampung Serusuk.
Pelancaran program rancangan Khatam Al-Quran dan program Khatam Al-Quran disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Juga diselajurkan tadarus Al-Quran dan penyampaian sumbangan kepada 26 anak yatim dan sumbangan infak kepada 5 ahli pertubuhan warga emas yang kurang berkemampuan. Perniagaan dan jualan murah perlu dijalankan secara beretika dan telus ke arah meningkatkan keyakinan pengguna. Penekanan itu dibuat oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna semasa pemeriksaan rutin ke atas peserta-peserta acara Jualan Mega Brunei 2025 baru-baru ini. Semasa pemeriksaan itu, para peniaga turut diingatkan mengenai keperluan untuk mempunyai terma dan syarat jualan murah yang jelas dan telus bagi memastikan pengguna tidak terpedaya atau keliru semasa membuat keputusan pembelian. Para peniaga turut diingatkan untuk memaparkan tanda harga dengan jelas dan betul selaras dengan peraturan-peraturan acara harga jualan murah dan perintah paparan tanda harga di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142. Amalan perniagaan dan jualan murah yang beretika dan telus memainkan peranan penting dalam meningkatkan keyakinan pengguna dan seterusnya merangsang aktiviti jual beli dalam negara. Dengan mengamalkan amalan ini, para peniaga turut dapat mengekalkan reputasi sebagai peniaga yang dipercayai dan beretika. Pemeriksaan rutin dijalankan ke atas pelbagai jenis kategori perniagaan termasuk gedung-gedung perniagaan, kedai-kedai perabot dan dekorasi rumah, kedai barangan elektrik dan kedai kain dan tekstil di sekitar negara ini. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Menjelang hari yang penuh berbahagia itu, persiapan giat dilaksanakan termasuk mendapatkan barangan keperluan. Suasana di pusat-pusat membeli belah mulai sibuk dan sesak dengan orang ramai yang membuat persiapan bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Kemeriahan Aidilfitri turut semakin terasa apabila lagu-lagu raya berkumandang dengan ruang legar pusat-pusat membeli belah dihiasi dengan perhiasan Hari Raya Aidilfitri. Di samping itu, expo yang menawarkan pelbagai barangan hari raya giat diadakan. Ia secara tidak langsung memudahkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan hari raya seperti pakaian raya dan kuih raya. Dalam pada itu, orang ramai juga perlu bijak dalam berbelanja dan menghadkan perbelanjaan bagi mengelak pembaziran. Saya sudah awal set sebelum Air Raya, 2 minggu sebelum Air Raya memang sudah saya bersiap sedia. Dan saya sebenarnya bajet saya ni memang saya set lah 30% daripada gaji saya. I guess macam dalam 20%. More so kami come here to find kuih-kuih pulang. Our baju prepared sudah, tinggal barang kuih saja and biscuits. Yeah. Alhamdulillah, persiapan Hari Raya tahun ini simple saja. Yang penting anak-anak semua sudah disediakanlah. Majlis-majlis Khatam Al-Quran giat diadakan pada penghujung bulan Ramadan. Lewat petang kemarin, Jawatankuasa Masjid Kampung Lambak mengadakan majlis berkenaan di masjid berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pihin Orangkai Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Adnan bin Begawan Pihin Seraja Hatib Datuk Seri Setia Haji Awang Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis Khatam disertai oleh ahli jawatankuasa masjid dan para penduduk kampung Lambak A dan B. Juga diadakan penyampaian derma kepada 22 anak yatim dari kampung Lambak A dan B.
Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD melalui bahagian keagamaan dan bahagian pengakap perempuan juga mengadakan majlis Khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim dan saudara baharu. Majlis berlangsung di Balai Ibadah Persekutuan berkenaan. Hadir Datuk Paduka Arkitek Awang Haji Idris bin Haji Abbas yang dipertua PPNBD. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan derma projek jalinan kasih PPNBD kepada ahli-ahli yang terdiri daripada ahli-ahli pengakap. Juga mengadakan majlis serupa Persatuan Siswazah Negara Brunei Darussalam dan kumpulan Mari Membaca Al-Quran yang diselajurkan dengan majlis santunan kasih bingkisan Ramadan. Majlis khatam disertai oleh ahli persatuan tersebut dan ahli kumpulan MMQ. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma kepada wakil bagi 27 buah keluarga berkeperluan khas dari kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mangkubau. Program Tadabbur Surah Al-Fatihah dan 3 Qul diadakan sebagai usaha membantu masyarakat yang celik Al-Quran. Pada sesi terakhir, 20 peserta program menerima sijil penyertaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program juga antara lain bertujuan meningkatkan kecintaan orang ramai terhadap Al-Quran di samping membantu masyarakat dalam menguasai bacaan Al-Quran dengan lebih baik. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Fakulti Usuluddin meneruskan lagi program dakwah melalui Tadabbur Al-Quran dan Al-Hadis di Jabatan-Jabatan Kerajaan. Program dakwah sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-41 dan bulan Ramadan itu berlangsung di Pejabat Daerah Brunei dan Muara. Program yang dihadiri oleh pegawai dan kaki tangan wanita Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri itu diisikan dengan sesi tadabbur yang berkisar mengenai kelebihan malam Lailatul Qadar. Objektif program antara lain mendedahkan kaki tangan dan juga masyarakat awam dengan tadabbur Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan kehidupan seharian. Program dakwah akan diteruskan lagi esok dengan kaki tangan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Kursus asas pemandu pelancong kali ke-16 yang telah dikendalikan selama 10 hari berakhir dengan majlis penyampaian sijil. Majlis berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 17 peserta menamatkan kursus asas pemandu pelancong dan 8 peserta lagi menamatkan kursus asas pemandu pelancong pakar memerhati burung. ...25 anak yatim dan 12 orang keluarga asnaf menerima sumbangan pada Majlis Projek Amal Jalinan Kasih, Majlis Anjuran Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei di PPNB berlangsung di Beribi. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad yang dipertua di PPNB. Penganjuran majlis ini diharap dapat mengukuhkan ukhuwah dan memberikan sokongan kepada anak-anak yatim agar mereka terus mendapat perhatian daripada masyarakat. Seorang lelaki warga negara Bangladesh dikenakan denda lebih RM65,000 atau 23 bulan penjara jika gagal membayar denda kerana memiliki barangan tegahan kastam. Laucan Mahmud Santo berdepan dengan 2 pertuduhan. Pertuduhan pertama di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksaise 2006 iaitu memiliki 57 karton dan 10 paket rokok berbagai jenis tanpa kebenaran yang sah.
Manakala pertuduhan kedua di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Excise 2006 iaitu memiliki 28 botol minuman keras berbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Semua barangan terlibat dirampas untuk diserahkan ke kerajaan bagi tujuan dimusnahkan.